Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan pengurusi majlis, yang saya lihat daripada dulu sampai sekarang sangat energetik, tak tua-tua pun tua tu, sihat selalu, segar dan selalu bersemangat untuk hidupkan rumah Allah ataupun dikatakan Masjid Khalid bin Walid ini. Yang saya hormati semua ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, hari ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat saling ingat memperingati antara satu sama lain, sebab ingat memperingati itu merupakan sunnah Nabi dan ia arahan Allah dalam Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu sangat memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dalam kita, tuan-tuan perempuan, saling ingat memperingati pun hari ini kita dah nampak dah. Kita dah masuk Ramadan yang ke berapa ni? 8 9. Tarawih berapa kali dah? Dah 10 tarawih. Bayangkan kita dah tarawih sepanjang ni, dah masuk hari ke-9 ke-10, dah mula bunyi dah. Pengurusi-pengurusi, ahli jawatan kuasa kata, ustaz, dah nampaknya ahli jemaah sudah menjadi separuh daripada masjid dah. Benda ini tak pelik tuan-tuan, sebab ia sudah menjadi fitrah daripada dulu lagi dah. Sebelum PKP lagi, kalau awal Ramadan sampai 7 Ramadan tu, insya-Allah parking tak ada. Sampai parking kat tepi jalan tu tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni dah tak ada dah. Parking cukup-cukup je. Jadi pengurusi jangan risau, lepas ni tak ada orang parking dah. Kosong parking-parking tuan-tuan. Jadi kita kena selalu mengingatkan, sebab ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang kita nak mengajak orang datang buat benda baik. Bukan senang kita nak ajak orang untuk hidupkan rumah Allah. Bukan senang, sebab Allah sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang beriman dan ingat pada hari kiamat, dia boleh menghidupkan rumah Allah. Sebab apa? Pertama, dia beriman dengan janji Allah tu. Allah janji, dia akan pasti akan buat. Dia tahu Allah bagi mesti akan dapatnya. Tapi sejauh mana kita beriman tu, itu kat situ. Nombor 2, tuan-tuan, dia tahu apakah perjalanannya di padang mahsyar. Kalau dia tahu apa yang akan berlaku di padang mahsyar untuk diri dia, nescaya dia akan buat apa yang sepatutnya dia buat. Itu sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma'alam la bakaitum katsira." Kalau engkau tahulah apa yang aku tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang alam kubur dan alam akhirat, nescaya kamu akan banyak menangis berbanding gelak ketawa. Tuan-tuan, hari ini saya nak kongsi sikit saja apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra ayat 29. Ia balik kepada nasihat ataupun kata-kata daripada Aisyah radhiyallahu anha apabila Aisyah ditanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Maka Aisyah maklum kepada Nabi, maklum kepada sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi sakha'a. Nabi ini sangat pemurah pada bulan Ramadan. Sebab apa pemurah? Sebab nak dapat ketakwaan di bulan Ramadan. Bukan semua orang boleh dapat takwa, tuan-tuan. Itu sebabnya ayat Quran tu kalau kita faham betul-betul, bila Allah sebut la'allakum tattaqun, dengan harapan. Allah tak kata bila kau masuk Ramadan kau jadi takwa. Tak, itu janji Allah. Bila kau masuk kau jadi takwa, itu Allah akan janji. So bila kita masuk Ramadan ni semua orang jadi bertakwa. Tak. Allah guna perkataan
la'allakum, dengan harapan kamu jadi orang bertakwa. Kenapa? Ada satu kumpulan di bulan Ramadan, dia jadi orang yang bertakwa. Ramai yang bertaubat pada bulan Ramadan, yang insaf pada bulan Ramadan, pergi umrah, balik-balik, taubat terus, tak nak buatlah benda-benda yang Allah larang. Semalam saya jumpa dengan seorang sahabat, dia ni rokok tegar tu, rokok tegar, tahap apa tak tahu nak cakap, sangat kuat merokok. Dia pergi Mekah baru ni, dia bawa balik, sempatlah Ramadan 2-3 hari kat sana. Kali pertama pergi Mekah dengan sahabat saya, pergi sana dia minta dengan Allah Ta'ala tu. Orang lain minta nak kaya, orang lain minta nak anak ramai, orang lain minta itu, minta ini, macam-macam permintaan dia orang minta. Tapi dia ni pergi, satu dia minta depan Kaabah. Pada malam Ramadan tu, kebetulan dia dapat rezeki semayang dekat tempat tawaf. Dia minta dengan Allah, ya Allah, kau tolonglah ya Allah, aku nak berhentilah rokok ni, tolonglah, aku nak sangat berhenti, sebab aku rasa macam benda yang aku buat ni tak bagus. Tuan-tuan, Allah bagi rezeki. Hari pertama Ramadan dia puasa, buka puasa, selalunya dia buka puasa, dia akan buka puasa dengan 3 batang rokok. Orang lain buka dengan 3 biji tamar, dia 3 rokok dulu. Dia bawa rokok, tuan-tuan, dalam beg galas tu penuh rokok. Arab Saudi tak tahu je, sebab dia kata rokok payah dapat kat sana. Tapi alhamdulillah dia tak dapat, dia tak isap semuanya. Hari Ramadan pertama dia cerita semua, dia kata, Ustaz, Ramadan pertama saya dah teringin, tak teringin lagi dah. Buka puasa saya dah teringat juga, kata aku ni tak terasa ke? Saya tak tahu macam mana orang rasa nak isap rokok ni, sebab saya tak pernah isap rokok. Dia kata macam aku tak, selalunya dia mesti gatal mulut nak isap. Dia rasa mesti, Ustaz, mesti 3 batang wajib, 5 batang sunat dia kata. Sampai meningkat tu dia punya edited. Hari pertama dia tak. Lepas tu dia pergi semayang dekat Masjid Haram untuk tarawih, sampai habis tarawih tak terasa lagi. Tengok, Allah buka pintu hidayah ketika dia berada di kota Mekah. Ni dia dah balik dah. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah tak terasa langsung lagi, Ustaz. Sampai sekarang saya rasa bersyukur Allah makbulkan doa. Tak ada mustahil bagi Allah. Itu sebabnya orang yang bertakwa. Satu kumpulan lain pula, bulan Ramadan lagi teruk dia buat maksiat. Antaranya di bazar Ramadan, jual beli benda yang tak sepatutnya kau jual. Jual sup yang dah tak berapa elok, semalam tak habis dia bawa masuk hari ni. Itu satu. Tak kira lagi yang beli roti John, buka roti John saja, daging tak ada. Macam mana bang? Daging sikit, telur sikit, tu tak masuk lagi kari pap oksigen. Dulu selalu kita dengar orang duk tunjuk viral kan. Ni saya kena sendiri. Saya beli 100 biji, potong letak dalam satu bekas 3. Nak bagilah sebelum awal Ramadan tadi, sebelum Ramadan kita bagi pada staff dekat universiti. Tuan-tuan bayangkan, bagi saya pun ambil dah 1 nak makan sarapan pagi hari tu. Makan gigit. Tengok tak ada apa. Saya kata mungkin orang tu masa dia buat tu, dia buat kari pap tu, dia ngantuk balik, dia tak pembuk. Baik sangka kita. Ambil yang kedua, angin lagi. Yang ketiga adalah lauk sikit. Saya kata mungkin aku tak bernasib baik. Datang kawan saya seorang tu, pensyarah juga, dia datang, mau beli mana kari pak ni? Dia orang Kelantan. Mau beli mana kari pak ni? Ada lah dekat rumah. Oh, angin molek je dah. Kari pak oksigen. Ini semua kari pak untuk orang kena COVID. Dia naikkan kadar oksigen. Macam mana bang? Bulan Ramadan macam ni pun ada. Ada sejiran dia beli yang Penang punya makanan apa? Kuitiau apa dia panggil tu macam Char Kway Teow. Bulan Ramadan dia orang takkan goreng depan kita, ramai orang nak beli, dia siap-siap goreng dah. Balik-balik tuan-tuan, Char Kway Teow mesti kena ada udang. Dia kata balik, dia beli 3 bungkus 4 bungkus, dia kata buka-buka
Ada yang ada udang, ada yang misai udang aja. Tengok, kadang-kadang kita tak berlaku adil kepada pembeli. Jawab depan Allah Ta'ala. Ini dipanggil hilangnya ketakwaan pada bulan Ramadan. Patutnya bulan Ramadan dia kena bagi. Ambil, lebihkan. Sebab apa? Niat nak bagi orang berbuka puasa. Biar lebih, jangan kurang. Tu sebab bila saya pergi ke Kelantan, orang bawa pergi makan. Saya nak kongsi sebab benda ni benda baik. Kita boleh amalkan. Penjual-penjual ni boleh amalkan. Dan kita kalau ada anak-anak menjual, bagi tahu, saya tak pelik. Sepanjang 2 tahun, 3 tahun PKP, saya bantu anak muda, tak kira anak Datuk ke, anak Tan Sri ke, anak Datuk Sri ke, tak ada kerja. Minta tolong promokan kuih yang dia orang buat. Minta tolong promokan kek yang dia orang buat. Krepek. Ada seorang anak Datuk Sri, bagi krepek suruh jual. Saya kata tak ada kerja. Dia kata ustaz tak ada kerja. Suami kena buang kerja, dia pun tak dapat kerja lagi. Sekarang nak buat apa? Buat jual krepek. Minta tolong promo. Okey, saya promo. Tak kisahlah dia bapak dia siapa. Bapak dia yang ada duit, dia tak ada duit. Bayangkan bila kita bagi tu tuan, kita tengok macam mana keadaan orang susahnya hari ini. Bila kita buat, kita tolong. Ada orang dia buat tu sungguh-sungguh. Itu happy kita tu. Kita nak promo pun sedap. Kita nak tolong pun sedap. Kenapa jadi macam tu? Sebab tuan-tuan, apa yang kita buat ini kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita. Bila saya promo produk orang-orang Islam kita ni, kita tak ambil satu sen. Saya bukan artis. Artis dia charge satu produk 1,500. Kalau dah 10 produk berapa banyak? Itu LHDN dia cari tu. Dia charge, dia ada allocate untuk Instagram. Saya tak guna untuk tu. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, bila dia letak 1,500, 1,000, itu rezeki dia. Kita tak nak salah. Itu hak dia. Dia punya followers 1 juta, 2 juta. Orang beli kot. Kadang-kadang bila kita tengok, bila kita promo produk ni, dia kata dalam tu ada coklat. Bukan, tak ada pun coklat. Tengok. Saya ingat masa pergi ke Kelantan, pergi satu kedai, dia panggil kedai nasi ulam di Kelantan. Saya pun pergi pukul 2 tau, sebab flight saya sampai lewat. Sampai pukul 2 dia orang dah booking dah. Makanan saya semua ada dah. Dengan AJK semua. Bila sampai tengok lauk semua habis. Pukul 2 lauk habis dah. Ulam banyak. Lepas tu saya kata, cepat betul kedai ni habis. Ustaz, betul Ustaz. Allah bagi rezeki Ustaz. Pukul 11 tu orang macam ni lah. Orang Kelantan ni penuh. Jadi saya kata, apa rahsia boleh maju macam ni sampai laku sangat bisnes ni? Dia kata, mas, kedai ni Ustaz, orang pertama mari datang dia panggil rasmi, Tok Guru ni Aziz Ni'mat. Masa Tok Guru datang, Tok Guru makan. Dia makan, Ustaz Tok Guru memang dia tak makan banyak, tetapi dia bagi nasihat. Sebab toket kedai tanya, Tok Guru, apa nasihat Tok Guru pada kita ni? Saya boleh lah cakap Kelantan. Isteri saya orang Kelantan, jadi kena pandai cakap Kelantan lah. Nak bodik mak mentua kena pandai cakap Kelantan, walaupun kita orang Selangor. Dia kata, Tok Guru, apa nasihat ke kita ni? Kita nak maju dalam bisnes ni, biar ikut sunnah Nabi, kita boleh bayar zakat. Dia sebut boleh bayar zakat. Bila kita orang Islam kaya, kita boleh bayar zakat. Tok Guru kata apa? Molek dia kata, bila orang Islam kaya, kita boleh kaya ke orang Islam lain. Nombor 2 dia kata, bila we makan kat orang, ni jual makanan kat orang, mu kuih, mu ambil lauk, mu letak dalam bekas dia, dalam mangkuk, mu ambil lauk letak dalam mangkuk, tengok daging tu lebih, jangan mu kuih balik. Kuih balik ni jangan kau buang balik. Sebab apa? Fa innahu rizqun qad katabahu Allahu lahu. Sebab itu rezeki yang Allah dah tetapkan untuk pembeli itu. Wa ajrun qad katabahu Allahu laka. Dan itu juga adalah rezeki, pahala yang Allah tetapkan untuk kau. Allah, tengok keberkatan. Itu sebabnya orang jual pemurah, tuan-tuan percayalah, memang ramai orang akan beli. Itu keberkatan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, apa sebab kita jadi macam tu? Sebabnya bakhil. Apa punca bakhil?
Punca bakhil ni tuan-tuan ada banyak, dan Allah Ta'ala pun dah maklum dalam surah Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast. Allah maklum, jangan kata Allah kamu ni terlalu kedekut sangat. Jangan terlalu kedekut, sebab duit tu tak ke mana-mana pun. Percayalah tuan-tuan, bila tuan-tuan mati, duit takkan ke mana pun. Itulah yang ada. Bahkan anak-anak akan ambil. Bila anak-anak ambil, dia takkan bagi untuk arwah ayah lah. Bagi pun sikit. Kalau tinggal 1 juta, nak hantar anak, nak hantar bapak badal haji pun, nak bagi pun, dia orang nak mikir bagi banyak pun, dia ambil yang paling murah. Siap tanya lagi, mana badal haji paling murah? Tabung haji letak jangan kurang 5,000. Oh mahal hak tabung haji, kita ambil hak paling murah. Berapa paling murah? 1,500. Bila 1,500 dekat Arafah apa jadi? Saya bawa orang pergi haji tuan-tuan, dekat padang Arafah apa jadi? Tu yang kita tengok, duduk dekat penjuru-penjuru, geng-geng duduk isap okok, duduk sembang, kakak. Orang lain semua duduk berdoa ni, antara zuhur sampai dekat turun matahari tenggelam, duduk berdoa. Jadi saya pun kadang-kadang dia tegur, Pak, kok kamu duduk sini beramai-ramai gini isap rokok? Ayolah kita berdoa, kan orang sudah bagi badal tu. Tahu dia jawab apa? Dia jawab simple je, ya Pak Ustaz, bukan gak mau, bayarnya 1,500 rial, jadi hajinya 1,500. Betul lah setara dia. Kalau yang bayar 5,000, puas hatilah, dia nak duduk dalam kemah, dia nak duduk makan, dia tahu kat mana dia ni duduk 1,500, itulah dia batal. Kadang-kadang tuan-tuan, anak-anak kita tetap ambil pun duit tu, sedangkan bapak dah simpan 1,500 dalam tabung haji untuk pergi haji, tapi tak dapat nama tak naik lagi, dia takkan bagi ni, dia akan ambil yang paling sikit. Itulah pengalaman yang saya duk tengok. Itu sebabnya kita nak pergi sekarang. Kalau ada duit, tak boleh pergi dengan travel agent, pergi, tak ada masalah. Kalau ada duit, kalau tak ada, tak apa, tunggulah waktu dia, sampai masa nanti kita pergi pula, insya-Allah dapat pergi. Jangan duk tunda. Samalah juga macam kita nak menderma, nak bagi sekarang, jangan tunggu, tak apa nanti kan nak mati nanti aku bagilah, habis masa tu haba'an mansura, sia-sia. Sebab apa? Kita dah meninggal dunia, dah tak boleh buat apa-apa. Jangan terlalu kedekut dan jangan terlalu pemurah sampai peringkat anak bini kamu tak makan. Itu tak boleh juga. Ada orang sampai dia infak tu, anak bini tak makan. Tak boleh. Sebab kamu buat yang sunat, yang wajib kamu tinggalkan. Apa sebabnya tuan-tuan kita jadi orang yang bakhil ini? Dia ada sebab-sebab dia. Para ulama sebut antara sebab asbabul bukhul. Pertama, hubbul mal wal hirsu alaihi. Terlalu suka tengok angka. Kita suka tengok angka tu naik. Tak ada orang tak suka tu kan. Sekarang ni orang main saham ikut sini. Dia tengok saham, naik weh, 30%, 20%, naik peratusan dia. Dia punya saham dia naik. Dia masuk 1 juta, ni sekarang dah 1.2 juta, 200,000 untung dalam tempoh 1 minggu. Itu manusia. Itu sebabnya Allah Ta'ala dia bagi tahu dah, manusia ni dalam surah Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Semua orang akan suka pada duit. Tak ada orang tak suka pada duit. Tapi berhati-hatilah, jangan sampai melampau sangat, sampai kita berkira yang teramat sangat. Tak boleh. Berkira ni pun tak boleh, tak ada memberikan apa-apa faedah. Itu sebab duit itu perlu. Tak ada orang kata jangan kata tak ada duit, kata saya tak perlu pada duit. Tak, duit itu perlu, tetapi jangan sampai melampaui batas, iaitu kita ini terlalu sayang sampai peringkat tak boleh bincang lah. Kalau bab nak bagi orang makan, nak belanja orang, wakaf, tak payah, itu akan merugikan kita. Itu sebabnya daripada Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur yaqul ibnu adam mali wa hal laka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Allah Rabbi. Sifat manusia alhaakumut takatsur, manusia ini akan suka menambahkan apa yang dia ada daripada harta. Bagus, tetapi ingat kata Nabi SAW, wahai anak Adam, manusia itu akan selalu panggil hartaku. Maka
Nabi tanya lagi, wa hal laka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Apa yang kau dapat kalau duit banyak? Ya, betul. Duit banyak tu kita boleh buat infak, itu bagus. Tapi masalah sekarang ni orang yang kedekut ni. Bila duit kau banyak pun, bila kau makan, dia akan jadi apa? Jadi najis. Fa afnaita aw labista fa ablaita. Bila kau pakai baju mahal macam mana pun, dia akan lusuh. Dia akan lusuh. Akan lusuh. Beli beg, handbag paling mahal pun. Tuan-tuan, saya pengalaman tak pernah tengok beg, handbag. Satu hari saya nak ke, masa tu saya tak ingat nak ke mana, ke sama ada Kuwait ataupun Singapura, saya tak ingat, antara dua. Dekat airport antarabangsa. Ni tahun 2015 ada mesyuarat. So dekat airport tu flight saya delay. Bila delay, buat apa? Cuci mata lah, jalan-jalan dalam tu kan. Nak buat apa lagi, takkan duduk dalam bilik tu. Duduk dalam lounge pun dah tak tahu nak makan apa lagi, jalan keluar. Bila keluar, dia ada satu butik H. Saya duk tahu dah ni apa jenama terkenal ni. Masa tu tengah kecoh tentang handbag. Saya pun tengok, oh handbag ni yang terkenal ni, yang bising dalam laman sosial. Saya pun masuk kan. Orang yang dalam tu macam layan tak layan je. Maklum tak, kita pakai songkoknya apa semua, masuk. Saya kata, oh dia tak layan aku langsung. Kalau kita masuk Starbucks pun dipanggil juga. Hello Starbucks, dia panggil gitu kan. Ni tak ada, senyap tu. Dia main handphone. Saya pun masuk saja tengok. Lepas tu dia kata, nak beli apa-apa ke? Dia tanya. Tak ada, saja tengok je ni. Tengoklah saja. Tengok tali pinggang. Saya tanya, berapa tali pinggang ni? Dia kata kepala saja normal price 4,900. Kepala saja. Tali tak masuk lagi. Oh, tali tak masuk lagi. Ada juga yang jual kepala saja. Tali berapa pula? Tali 6,000 lebih. Dua tu dah sekat 10. Oh, okey. Saya tak ada lah, terkejutnya. Dia letak balik. Jalan tu nampak handbag. Ada satu handbag warna kelabu. Atas, duduk ke atas. Oh, cantik tu handbag ni. Saya pun tanya dia, boleh tengok ke handbag tu? Boleh. You nak beli ke? Dia tanya. Dia tanya aku nak beli. Habis aku masuk buat apa? Cik, kita ni tak ada nak tengok sekejap. Bila tengok, turun. Kita pun tak tahu. Pertama kali tengok handbag tu, letak. Oh, cantik je. Pusing je lah. Saya kata, sebab ni tengah viral ni. Sebab ada seorang artis pakai. Lepas tu saya tengok, oh, berapa harga ni? Dia kata ni tak ada less tau. Ya. Dia ni belagak betul kau jual ni lah. Tak ada less pula. Tadi dia kata nak beli ke, ni kata tak ada less pula. Kita pun tengok, tak ada less berapa ni harga, before less. Kalau tak ada less berapa harga? Dia tunjuk tu, dia pun pusing nombor harga. Saya ingatkan 4,900, 4,900. Rupanya ada satu lagi kosong. 49,000 handbag tu. Saya kata patutlah viral. 49,000. Tapi sebab dia tengok kita macam tak ada duit sangat lah. Saya pun kata, you ada ke warna merah? Warna merah? Saya tak suka warna ni. Warna kelabu dia tak cantik. Sebab dia ni nampak macam orang Islam kita miskin, tak? Tak boleh lah macam tu. Kita cakap orang kalimun nas hasba'un kulihim. Dia nampak kita miskin, kita jangan nampak kita miskin. Saya kata, ada tak kalau warna merah? Oh, warna merah tak ada. Ni limited ke kata. Lega dalam hati aku tu kan. Kata nasib baik kalau ada merah, mati aku kena beli kata. Tapi alhamdulillah tak ada. Saya pun tak beli. Saya tak apalah. Dia kata, kalau you nak saya boleh orderkan daripada France. No, tak payah. Saya pun nanti kan saya nak pergi ke Singapura ke mana, saya tengok kat sana. Pandai pula kita. Keluar, itulah kali terakhir aku masuk tu kan. Tak akan masuk lah. Nampak yang H tu aku tak akan masuk dah. Memang mahal. Kalau lah tali pinggang kepala saja. Tuan-tuan, pakai yang itu. Memang ada orang pakai pun. Saya jumpa orang yang pakai, kawan saya pakai. Saya kata, kau beli, memang betul harga ni? Betul lah dia kata, memang betul. Dia kata, saya kata mahal betul. Tapi dah tengok dah patah-patah tau. Dia punya kulit tu dah pecah. Saya kata mahal-mahal pun pecah juga. Dia kata, ustaz, beli mahal saja. Dia nama ustaz, nama yang menyebabkan ia mahal. Kualiti sama je ustaz, patah. Ni saya kena beli dah kulit dia. Kena pergi kat pavilion, kena beli dekat dekat
dekat Mid Valley, ada butik dekat situ. Jadi kena beli lain. Allah, saya kata. Maknanya yang mahal pun dia akan rosak. Betul kata Nabi SAW. Kau pakai yang mahal macam mana pun, fa'ablai tak, dia akan rosak. Kereta cantik macam mana tuan-tuan? Belilah kereta macam hebat. Sekarang ni baru keluar BMW, bau yang terbaru. Tuan-tuan beli pun, satu hari dia akan jadi lama juga. Dia akan jadi lama juga. Masa pakai mula-mula je 6 bulan, setahun yang pertama. Kali lepas tu dah tak ada dah. Kita punya dah ketinggalan. Dia keluar yang baru pula. Maka tidak ada apa yang kekal. Au tasaddaqta fa amdaita. Tapi kata Nabi SAW, bila kau menderma, kau meletakkan harta itu, maka ia akan memberikan banyak kesan dia apabila kamu meninggal. Itu yang pertama. Hubbul mal wa hirsu alaihi. Orang selalu akan menjaganya. Tapi mereka tak tahu, bila dah meninggal, masa itulah kamu akan tengok bagaimana anak-anak kamu bertelagah mendapatkan harta tersebut. Itu yang pertama. Nombor dua, kenapa jadi gitu? Jadi kedekut dha'ful yaqin billahi ta'ala. Kita lemah dan tidak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam surah Sabah ayat 39, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allah yang bagi segala rezeki ini, Allah bagi pinjam dia. Tak ada yang Allah bagi selama-lamanya kat kita. Saya baru kehilangan seorang kawan dekat Shah Alam ni tuan-tuan. Dia ni orang baik, alhamdulillah. Allah bagi dia semua, apa yang dia tak ada. Rezeki, kaya, alhamdulillah Allah bagi kaya. Semua dia ada. Baru-baru ni dia meninggal dunia sebelum masuk Ramadan. Dia ni setiap hari tak kurang 4 masjid dan surau dia akan pergi. Tak kurang. Dia akan pergi subuh, masjid lain. Dia duduk Shah Alam, Kota Kemuning. Dia akan pergi subuh, masjid lain. Asar, Zuhur, masjid lain. Asar, maghrib lain. Masjid atau surau lain. Maghrib, surau atau masjid lain. Maghrib dia akan duduk sampai isyak sebab dia dengar kuliah. Tuan-tuan, dia ada 4-5 buah kereta, dia tukar-tukar kereta. Bila orang tanya kenapa buat macam tu, dia kata pertama, aku nak banyakkan tempat-tempat sujud. Sebab Nabi kata aksiru min mawadhi'is sujud, banyakkan tempat-tempat sujud. So bila banyak tempat sujud, bila aku bertemu dengan Allah, tempat sujud ni datang bagi syafaat Allah. Tengok, kalau dia yakin kepada janji Allah, luar. Nombor 2, dia banyakkan tempat sujud. Nombor 2, dia guna kenderaan dia, dia nak tunjuk depan Allah. Dia kata, ya Allah, aku ni beli kereta, aku bukan pergi untuk main golf saja, aku bukan pergi untuk deal bisnes saya, tak, tetapi aku gunakan untuk pergi masjid. Aku nak tayar yang bergerak itu datang di akhirat bagi syafaat. Tuan-tuan, betul tuan-tuan, masa dia meninggal dunia, bayangkan tuan-tuan, dia kena lang, masalah jantung, masalah paru-paru. Paru-paru dia ni tuan-tuan, dia kena mengejut, tak kena dia terus 70% tak boleh pakai, rosak 70%. Jadi dia punya oksigen makin drop lah, lemah. Dia kena pakai tong. Setahun dia merana. Baru-baru ni Allah ambil umur dia. Tuan-tuan, masa meninggal, masa kita pergi tengok ziarah tu, macam tidur tuan-tuan. Dia kulit dia gelap, tapi masa meninggal wajahnya berseri-seri. Gambar bukan family dia ambil, ya Allah, macam tidur. Padahal muka dia dah masa dalam ICU gelap, tepi-tepi ni dia macam kembang je kan. Tapi bila meninggal, putih seputih-putihnya. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Ni janji Allah tu. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Tengok, orang yang mati wajahnya berseri, putih, bersinar, dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tengok, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak kata benda betul ke tak. Ustaz, ada seorang ustaz, dia apa nama, dulu UIA, ustaz apa yang pergi ke Bosnia, dia kahwin dengan isteri di Bosnia, Wan Soho Bani. Ustaz Wan Soho ni tuan-tuan, dia pergi kat dia belajar Madinah sekali dengan Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, dia satu kelas. Tapi dia lambat setahun ke 2 tahun sebab dia cuti masa tu tengah perang antara Bosnia dengan Serbia. Jadi masa tu orang pergi jihad tau. Dia keluar daripada Madinah, dia pergi jihad.
bantu Bosnia. Dia kata ramai kawan dia mati, daripada Algeria, daripada Morocco, mereka mati semua, mati kena tembak. Dia tak mati, rezeki dia kahwin. Dia kahwin dengan orang Bosnia, bawa balik Malaysia ni, duduk kat UIA. Dia kata aku tak mati, tapi aku dapat bawa balik orang Bosnia balik ke Malaysia. Dia kata pernah satu kali kawan baik dia mati kena tembak atas dahi. Masa mandikan jenazah tuan-tuan, masa uruskan jenazah, dia tak mandi, dia mati syahid. Dia uruskan jenazah, bawa masuk dalam tu dengan baju dia yang mati tu, itulah dia letak dalam keranda, semayang, bawa pergi ke tempat perkuburan. Masa bawa tempat perkuburan tu, dekat kayu tu, di masa dapat kan darah keluar kan, darah mengalir. Dia kata bawa balik, masa kita orang bawa balik keranda tu, cari bau wangi. Semua cari, mana bau wangi ni? Ni dia memang dia pernah cerita dalam TV pun dia pernah cerita. Dia kata mana bau wangi ni? Rupanya tuan-tuan, bau wangi tu ada dekat darah yang mengalir, yang kena dekat keranda tu. Wanginya kat situ. Itulah janji Allah Ta'ala. Orang tak tahu, tapi orang kata betul ke Allah janji ni? Yang Allah kata mereka ni tak mati, kata Allah Ta'ala di depan Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah kalau dia dah janji, Allah akan bagi. Itu Allah bagi nikmat ni, rezeki ni, semua Allah akan bagi, ambil balik. Cuma kamu guna atau tidak. Itu nombor 2. Nombor 3, punca menyebabkan kita ni jadi bakhil, khasyatul faqr wa amalul ghina. Sebab kita terlalu takut kemiskinan. Tak ada orang yang tak takut miskin, semua orang takut miskin. Tetapi jangan terlalu takut sampai peringkat kita risau nak keluarkan duit tu, nak belanja orang. Tuan-tuan, apa salah kalau kita belanja orang? Dia belanja ni, dia tak miskinkan kita tuan-tuan, tak miskinkan kita. Kita bagi belanja orang susah makan, apa yang kita dapat? Kita akan dapat balik pula. Kita tak tahu bila kita akan dapat balik. Sebab kata Imam Al-Ghazali, kamu akan dapat 3. Pertama, kamu akan dapat terus, alal faur. Kamu bagi hari ni dapat terus. Bayar sekarang, Allah janji terus. Semalam 2 hari lepas, saya ada hantar Grab. Sekarang ni senang tuan-tuan, nak belanja orang makan ni, dia tak payah tuan-tuan pergi kedai beli, Grab je. Tahu orang tu duduk kat mana, ambil alamat dia, kita pun hantar. Saya hantar apa? Hantar seafood dia masak lah, seafood. Hantar ke anak-anak dia, suka dia. Dia WhatsApp, dia kata, Ustaz terima kasih Ustaz, dah anak-anak saya dah lama nak makan, tapi kita tak mampu nak makan. Hantarlah. Syukur tuan-tuan, kita pun suka bila tengok orang. Sebab orang tu saya kenal juga, kawasan Shah Alam ni juga, duduk dekat rumah flat. Suka dia. Tuan-tuan tahu tak, nak jadikan rezeki, semalam balik dari tarawih semalam, ada orang bagi kat saya belanja 2 hari lepas, semalam dulu, kemarin dulu, seafood untuk family dia. Semalam balik semayang tarawih, orang bagi kat saya pula, shell out, dan ikan sekor besar tu. Saya 3 orang makan kat rumah, tengok ya Allah banyaknya. Tu yang terlambat sikit tadi, shell out je pasal sahur bagi. Kita bagi 2 hari lepas, Allah bagi balik. Kadang-kadang janji Allah tu tak pernah Allah tipu. Allah cakap semua betul. Maka jangan terlalu takut untuk habiskan duit kerana membantu orang lain. Tu dapat terus. Ada orang Allah lambatkan, lambat sampai hujung hayat. Nombor 3, Allah bagi selepas kematian. Itu rezeki masing-masing lah. Saya selalu sebut macam Datuk Yusof Haslam, memang dia dapat selepas bapa dia meninggal dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nombor 4, perkara yang menyebabkan kita jadi kedekut itu, iaitu tak lain dan tak bukan kerana al-khawf ala al-walad wal hirsu ala naf'ah. Kita ni sebab bila kita jadi kedekut tu sebab apa? Sebab kita selalu risaukan anak kita tu. Kita risau, kalau aku habiskan duit kan anak nak makan apa? Anak nak belajar macam mana? Anak ni. Percayalah tuan-tuan, setiap anak tu ada rezeki dia. Tak pernah Allah tipu. Jadi itu sebab kita kena maklum kepada orang-orang kita, orang-orang muda, budak-budak muda ni. Gunakan duit itu
percayalah, adalah Allah janji. Allah dah bagi tahu, fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti balik. Jadi macam mana nak buat? Tak lain dan tak bukan, kita jangan terlalu takut anak kita tak makan, takut anak kita tak ada harta, tetapi apa yang kita buat untuk Allah bagi balik ketika anak kita sudah sampai masanya. Itu sebab kata Nabi SAW, masa Husain dan Hasan dan Husain datang peluk Nabi, bila datang peluk Nabi, tengok Nabi ni setiap perkara yang dia buat semua nasihat. Nabi tengah duduk, tiba-tiba Hasan dan Husain datang peluk Nabi SAW. Dan masa tu Abu Ya'la ada dekat tepi Nabi SAW. Dia tengok Nabi peluk cucu dia dengan begitu kasih sayang sekali. Lantas Nabi SAW pun berkata, tengok Nabi mesti bagi nasihat punya, walaupun bersama dengan cucu. Wahai Abu Ya'la, innal walada mabkhalatun, percayalah, anak cucu ini punca kita jadi bakhil. Kita jadi bakhil sebab anak cucu. Oleh sebab itu jaga-jaga dengan anak cucu. Bukan sebab diorang tu kita jadi diorang ni menyuruh kita bakhil, tak. Kita jadi bakhil sebab mereka. Sebab takut nak guna duit yang ada, takut anak cucu kita tak makan minum. Sedangkan duit ada, tapi kita takut takut ni yang tak mau. Mabkhalatun, punca kita jadi bakhil. Yang kedua, majbanatun, kita akan jadi apa? Jadi khawatir dan risau kepada anak-anak kita ini. Kita akan jadi takut untuk pergi perang fisabilillah. Perang fisabilillah ni untuk sahabat-sahabat Nabi masa tu. Bila dah dapat anak, diorang dulu sebelum masa bujang berperang fisabilillah, kuat sangat pergi perang, tapi tak mati syahid. Bila dah kahwin nak keluar takut. Tu buat dia majbanatun, menyebabkan kita jadi jubun, jadi takut untuk keluar fisabilillah. Nauzubillah. Jadi jangan disebabkan anak-anak cucu kita jadi pemalas, tak boleh. Kita kena kuat lagi bekerja. Majbanatun. Yang ketiga, mahzanatun, dan ia juga punca kita sedih dan menangis. Nabi menangis ketika Ibrahim meninggal, anak dia meninggal. Nabi menangis. Fa innal aina la tadma, air mata keluar daripada mata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, anak cucu ni ada 3 benda yang kita kena berhati-hati. Pertama, ia akan menyebabkan kita bakhil. Yang kedua, menyebabkan kita takut untuk berperang fisabilillah. Nombor 3, dia akan menyebabkan kita sedih. Tapi sedih itu jangan menyebabkan kita jadi takut kehilangan mereka. Kita anggaplah itu pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita kena selalu ingat, bila kita macam mana kita kehilangan, kita bila tengok anak dan cucu kita, tak mustahil suatu hari nanti dia akan hilang daripada mata kita. Anak, isteri, suami, semua kita. Jadi oleh sebab itu kena selalu ingat bahawa kita adalah orang adalah makhluk yang Allah bagi pinjam kepada orang lain. Bagilah kita sama-sama buat yang terbaik pada bulan Ramadan ini. Sebab saya jelaskan perkara ini kerana Nabi SAW dia sebut dalam hadis yang cukup masyhur, dalam kata-kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi sakha'a, Nabi sangat pemurah. Jadi kita pakat-pakatlah ya, memberi dan membantu pada bulan Ramadan. Itu sebabnya sekarang ni semua masjid dan surau menggalakkan kita berinfak pada masjid dan surau masing-masing. So kita pakat-pakat buatlah tuan-tuan. Bukan apa, sebab ini untuk masa depan kita juga. Kita buat untuk masjid kita, bukan untuk surau orang lain, untuk masjid kita. Jadi insya-Allah Allah akan berkati hidup kita kalau kita sama-sama infak. Adalah tu Allah akan bagi rezeki yang kita pun tak tahu daripada mana datangnya rezeki itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, apa yang baik itu pastinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada saya sendiri. Dan kita cubalah sedaya upaya untuk jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Mungkin tahun depan kita dah tak bertemu lagi. Mungkin tahun depan kita dah tak mampu nak datang ke masjid. Mungkin tahun depan kita tak mampu nak berpuasa. Mungkin tahun depan kita tak mampu lagi untuk menggunakan akaun ataupun nak transfer duit, dah tak boleh dah. Na'uzubillah.
risau. Kita doa-doa lah yang terbaik. Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, saya pergi ceramah dekat Negeri Sembilan, surau yang tempat dia datang terakhir malam tu, yang orang viral kan tu, tajuk dia, kalau Ramadan adalah Ramadan terakhir. Dia balik esok pagi dia meninggal dunia. Terkejut semua AJK masjid. Malam tu dia cerita tentang Ramadan terakhirku, esok Allah ambil umur. Tuan-tuan, cukup menakutkan. Jadi kita pun begitulah, kena bersedia. Last Ramadan kan, last malam sebelum, sebelum dekat, dia jantung. Memang kita dah tahu dah dia jantung. Tapi Datuk Haruddin, Datuk Hasanuddin ni perangai dia sama. Dia ada jantung macam tak ada jantung. Memang dia macam tu. Datuk Haruddin, bila saya makan dengan dia jantung tau. Jantung yang tak, dia kata susah nak sihat. Memang mustahil sihat dia. Rawatan terus rawatan gitu. Dia makan kambing tuan-tuan, dia banyak daripada kami makan. Sampaikan saya dengan Datuk Farid Ravi ya, Tok, tak terlebih ke tu? Hai, masih hidup ni nak makan? Dia style macam tu. Kita kalau dah Tok Guru cakap macam tu, kita diam je lah. Nak cakap apa, takkan Tok jangan Tok, tak boleh. Sebab yang jamu tu Farid Ravi. Ustaz Farid Ravi ni pula risau. Dia katakan sebab aku pula mati orang tu ni kan. Risau juga sebab dia makan banyak, dia suka kambing. Janganlah, kalau dia ada sedia kambing, dia nak balik, dia duduk balik. Dia memang suka kambing. Allah bagi rezeki kat situ, tapi Allah ambil. Sama juga Ustaz Hasanuddin. Dia sakit tapi dia tetap pergi ceramah. Sebab dia nak gembirakan hati orang dah minta kan. Allah ambil umur. So kita pun sama juga. Belum tentu tuan-tuan. Ni baru kawan saya, peguam. Muda lagi. Muda dari saya. Meninggal dunia. Baru sangat. Tapi sebelum dia meninggal tu tuan-tuan, hilang. Dia macam, dia kena virus dalam badan. Kuman dalam darah. Macam mana penyakit dia? Pelik. Dia duduk hospital lama betul. Sebab makin lama makin teruk. Dia punya penyakit dia tu, peguam, tuan-tuan tahu dah peguam, semua akta dalam kepala. Saya kalau mesyuarat dengan dia, semua dalam kepala ni. Bila kena, kita orang pelik, kenapa dia macam ni? Dia macam senyap. Makin lama makin teruk. Sampai tanda tangan pun tak boleh buat. Dia tak ingat macam mana tanda tangan dia. Nombor telefon, dia tak ingat nombor telefon dia. Ni handphone tak boleh buka sebab tak ada password. Dia tak ingat password. Akhirnya Allah ambil umur tuan-tuan. Tengok, Allah ambil umur ni macam-macam cara. Jadi sebelum Allah ambil umur, kita buatlah persediaan. Apa persediaan kita? Zaman Nabi dia orang pergi jihad tuan-tuan, mati syahid. Kita persediaan apa? Amalan pun cukup-cukup je. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita bantu untuk buat wakaf lah. Wakaf. InsyaAllah tuan-tuan, kita buatlah yang terbaik. Sebab saya pun, kita kena buat sama-sama. Saya buat, tuan-tuan pun buat. Kita pakat-pakat lah. Kita sama-sama buat. Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? InsyaAllah, semoga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan saya kalau ada salah dan silap. Dan insyaAllah kita teruskan amal soleh. Dan jangan lupa berdoa lah ya. Kita berdoa biar COVID ni dah hilang dan tidak ada lagi bersama dengan kita. Dan Alhamdulillah dah dapat rapat-rapatkan soft kan. Syukurlah. Tu pun ada lagi yang tak puas hati ni, ustaz yang rapat tu sejadah, bukannya soft. Tuan-tuan, bila dah sebut macam ni, kau pandai-pandai je lah kan, kaki kau nak buat macam mana, terpandai-pandai je lah. Jadi janganlah kita nak tanya semua benda. Kenapa soft tu rapat tu, sah tak semayang? Kau semayang, kau datang dulu, lepas tu pandai-pandai lah kau buat. Takkan saya nak ajar tengah live ni tuan-tuan kan. Pandai-pandai lah kan. InsyaAllah adalah rahmat Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.